Assalamualaikum dan salam syaraku sayang anda bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita dimulakan dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat berbeza di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat pertama daripada Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak SPANS Dato' Abdul Ghaffur Sharif yang bertujuan menyerahkan laporan tahunan SPANS tahun 2021. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Polis Sarawak yang baru iaitu Dato' Azman Ahmad Sapri bagi memperkenalkan diri setelah mengambil alih jawatan Pesuruhjaya Polis Sarawak bagi menggantikan Dato' Aidil Ismail. Ketika ditemui media, beliau memberitahu pertemuan tersebut antara lain bagi membincang dan bertukar-tukar pendapat berkaitan isu semasa keselamatan Sarawak dan berkaitan dengan skop Polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengatasi dan mengawal jenayah di Sarawak. Jadi seperti biasa saya mengadakan kunjungan hormat sebagai salam pengenalan sejak mengambil alih sebagai CP Sarawak pada 1894. Saya pertama kali tugas di Sarawak ni, dan sebelum ni memang kita akan datang untuk tugas-tugas lain. Jadi pada pagi ini kita mengadakan kunjungan hormat dan berbincang dan bertukar-tukar pandangan dan pendapat berkaitan dengan isu-isu semasa, isu keselamatan di negeri Sarawak ni dan juga berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan skop polis PDRM dalam usaha untuk mengatasi dan juga mengawal keadaan jenayah di Sarawak ini. Turut mengiringi Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul. Berita seterusnya, saudara baru perlu terus mendalami dan mempelajari agama Islam termasuk mendirikan solat 5 waktu sehari. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah berkata, untuk mendalami ilmu agama Islam ini tiada alasan tidak pandai. Katanya di daerah Limbang ramai ustaz atau ustazah yang boleh membimbing dan mengajar dengan apa yang penting usaha dan kemahuan dari diri sendiri. Tiada siapa yang boleh memaksa untuk belajar tetapi semua itu dari diri sendiri. Jika berusaha dan terus belajar, pasti boleh mendirikan solat sendiri, membaca Al-Quran dan sebagainya. Katanya semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan Hari Raya kepada saudara-saudara baru di Kampung Dewan Kampung Bunga Raya baru-baru ini. Pada majlis itu, seramai 279 saudara baru di sekitar Parlimen Limbang menerima sumbangan Hari Raya Aidilfitri. Selanjutnya, sejumlah RM126,000 dana projek kecil luar bandar MRP telah diagihkan kepada Masjid, Surau dan Badan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir Dr. Ripin Lamat telah menyempurnakan penyerahan cek dana berkenaan di Bilik Mesyuarat Pusat Khidmat Lambir pada Rabu. Antara masjid-masjid yang menerima dana tersebut ialah Masjid Taman Tunku, Masjid Bakam, Masjid Tar, Masjid Luak dan Masjid Army Camp. Manakala surau yang menerima dana itu ialah Surau Siwak, Surau PPR Sungai Raid Bakam, Surau Damai, Surau Kampung Wawasan, Surau Sungai Dalam, Surau Batu Lapan dan Surau Kampung Riam Batu 2. Bagi NGO pula, ia melibatkan Kelab Rando, Kelab Kebajikan Amal Amanah Miri, Sekolah Tunas Bakti dan Kelab Usahawan Ikhtiar Miri. Berita berikutnya, pengimbasan kod QR MySejahtera sebagai prosedur operasi standard SOP daftar masuk ke premis tidak lagi diwajibkan mulai 1 Mei 2022. Menteri Kesihatan Malaysia Kari Jamaluddin dalam sidang media pada Rabu berkata kemasukan ke premis dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi. Walau bagaimanapun jelasnya kes positif COVID-19 dan mereka yang berada di bawah Home Surveillance Order HSO masih tidak dibenarkan memasuki premis. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa orang awam bagi mendengar pendapat mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. Kami bersetuju memasukkan scan MySejahtera sebab ini peralihan ke endemik nak. Lebih lagi mun ada tempat yang lain internet jahit, so loading apps ya lambat. Macam si convenient gila. Tapi mudah tahu diri positif, si sihat, stay at home je. Kejujuran diri pun mun si ngenang orang lain, ngenanglah keluarga kita di rumah. Benar contoh kami macam si juak nyekong, si juak mata. Sebab walaupun kita masih scan MySejahtera, ada juga yang si declare diri positif lepas dia senang juga masuk mana-mana premis.
kita pun dah 2 tahun membiasakan diri dengan SOP. So patutnya benar-benar kita patut pandai-pandai ya, disiplin diri. Tanggungjawab kita juga lawan dengan COVID tu. Boleh je mansuhkan scan MySejahtera, tapi untuk kes positif dan kuarantin ataupun home surveillance bekerja, macam ni tidak premis perniagaan orang lain mau tahu statusnya. So benar tu balik lagi dengan kita. So bagi kami, tok semua tanggungjawab masing-masing. Mu rasa demam or ada any other symptoms kah, janganlah keluar tempat awam. Kita yang dah vaksin tok kira okey. Mun baby bawa lahir ni dah vaksin COVID. Ya pendapat kami lah. Seterusnya, graduan serta pekerja berkemahiran diseru mendaftarkan diri dengan badan profesional seperti Lembaga Teknologi Malaysia MBOT. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Dr. Zaidi Razak memberitahu ini penting bagi menyediakan tenaga kerja cekap yang boleh membantu Sarawak merealisasikan agenda ekonomi digital serta mencapai status maju menjelang 2030. Katanya setelah menyertai MBOT, golongan tersebut akan menjadi juruteknik serta juruteknologi bertauliah serta dapat menggunakan gelaran teknologis profesional TS. Tambahnya lagi, ia signifikan untuk negeri ini yang memiliki lebih ramai juruteknik dan juruteknologi yang pakar dalam bidang masing-masing bagi mencapai matlamat yang telah digariskan dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Khamis. Terdahulu, Dr. Zaidi menerima kunjungan hormat daripada delegasi dari Persatuan Juruteknik dan Juruteknologi Profesional APTT yang diketuai Pengurusi Teknologis Profesional Engineer Ahmad Zawawi Kasmi di Pejabat SMA. Beliau menambah APTT yang berpusat di Sarawak bakal menganjurkan pelbagai program kesedaran pada masa depan dan mereka bersedia untuk melatih mana-mana pihak yang berminat mendapat kelayakan TS itu daripada MBOT. Pada kunjungan hormat tersebut, SMA dan APTT pada dasarnya bersetuju untuk memeterai satu memorandum persefahaman pada masa terdekat berkaitan usaha itu. Beralih ke perkembangan seterusnya, program Ziarah UKAS Semarak Ramadan Community diteruskan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamin di pekarangan Pejabat Daerah Selangau Baru pada Khamis. Program tersebut telah dihadiri Pegawai Daerah Selangau Inting Nyami, Timbalan Pegawai Daerah Selangau Anyi Awing, Ketua Polis Daerah Selangau Sarjan Abdullah, Penghulu Agustin Anjad, Penghulu Christopher Chad, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan juga wakil dari agensi kerajaan di daerah Selangau. Pengisian program dimulakan dengan ucapan aluan daripada penyelia Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS bahagian Sibu Jelani Ajang dan seterusnya ucapan Inting Nyami. Sementara menunggu berbuka puasa, simbolik penyampaian goodies daripada UKAS telah diserahkan Jelani kepada wakil jabatan serta para hadirin yang hadir. Antara lain, program tersebut bertujuan bagi mengeratkan silaturahim antara masyarakat atau komuniti serta memeriahkan lagi suasana Ramadan kali ini. Berikut pula sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai tidak lama lagi, aktiviti harian warga emas di Rumah Seri Kenangan RSK Kuching diserikan setelah menerima sumbangan daripada Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak bahagian Kuching. Simbolik penyerahan sumbangan pada program kebajikan anjuran Maksak bahagian Kuching dengan kerjasama Maksak Wanita bahagian Kuching itu telah disempurnakan Residen bahagian Kuching Datuk Sharina Husaini di RSK Kuching pada Khamis. Beliau telah menyampaikan sumbangan berupa keperluan asas harian kepada pengetua pusat tersebut Sharifah Ranimah Hashim yang mewakili penghuni. Datuk Sharina turut menyerahkan sumbangan berupa kerusi roda dan tongkat yang telah diberikan badan-badan kebajikan serta syarikat-syarikat tempatan. Sharifah Ranimah dalam ucapan ringkasnya menzahirkan penghargaan kepada Maksak bahagian Kuching kerana memilih kawasan tersebut untuk menganjurkan aktiviti kebajikan ini. Katanya seramai 61 penghuni RSK ditempatkan sementara di Pusat Pemilihan Semarahan dan mereka dijangka akan berpindah ke bangunan RSK Kuching yang baharu di Batu 12 Jalan Kuching Serian pada hujung tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam Ramadan dan salam UKAS.